Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله.
نبي الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله نبي الله لا إله إلا الله محمد 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 حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 الله الله
Allahu Allah Hayy, Allahu Allah Hayy, Allahu Allah Hayy, Allahu Allah Hayy. Ya Qayyum Allah Hayyun, Ya Qayyum Allah Hayyun, Allah Hayyun, Ya Qayyum Allah Hayyun, Ya Qayyum, Ya Qayyum Allah Hayyun, 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 Ya Qayyum Allah Hayyun daimun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma iftah qulubana lil-'ilm washrah sudurana lil-'ilm warzuqna li'amali. Allahumma afsah lisanana lil-'ilm, Allahumma afsah lisanana lil-'ilm, Allahumma afsah lisanana lil-hifz. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita insya-Allah akan sambung pengajian tafsir Al-Munir
Tafsir Al-Quran kita menggunakan kitab Tafsir Al-Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Al-Zuhaili, yang mana kita telah pun masuk pada surah Al-A'la dan berhenti pada muka surat 181. Baik, mungkin kita tinggal telah lama 8 bulan 3 2020. So kita sambung hari ini 27 hari bulan 9 2020. Masya-Allah, Allah izinkan kita berkumpul dalam keadaan mematuhi SOP. Baik, alhamdulillah. Surah Al-A'la semua sekali dah tahu, tapi sebab dah terlampau lama tinggal, saya terpaksa ulang sedikit untuk kita refresh balik, ya. Surah Al-A'la dinamakan dengan surah A'la. Al-A'la ini bermaksud apa? Dia menggunakan perkataan ini di awal surah ini nak menunjukkan bahawa Allah Maha Tinggi, nak mensucikan nama Tuhan yang Maha Tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Sebab itu dinamakan dengan surah Al-A'la, yang mengandungi sifat tamjid dan juga ta'zim. Itu puji-pujian kepada Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surah ini disebut sebagai surah Sabbihi. Surah Sabbihi. Apa kaitan surah dengan surah At-Tariq? Surah At-Tariq dia menceritakan tentang kejadian manusia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Tariq ayat 6, dia kata diciptakan manusia itu dari air yang terpancar. Kemudian Allah tambah lagi dengan permulaan penciptaan tumbuh-tumbuhan, kejadian tumbuh-tumbuhan tersebut, yang mana Allah kata demi langit yang mengandungi hujan dan bumi yang punya tumbuh-tumbuhan. Allah sebut tadi manusia sebagai hidupan, manusia satu kehidupan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Kemudian dalam surah ini, surah Al-A'la ini, Allah menerangkan lagi dengan lebih terperinci, dengan lebih menyeluruh tentang apa? Tentang kejadian manusia, tentang penciptaan manusia yang sempurna. Siapa yang sempurna? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah cerita lagi tentang tumbuh-tumbuhan, tak tinggal lagi. Allah kata dan yang menumbuhkan rumput rampai, lalu jadikan rumput rampai itu kehitam-hitaman. Semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Allah layak disucikan namanya, diletakkan tempat yang tinggi. Sebab itu surah ini surah Al-A'la. Baik. Okey. Satu nafas. Jadi, okey. Apakah kandungan surah Al-A'la? Ini pun semuanya macam ulang kaji sedikit lah kan. Kita ada 5 kandungan dalam surah Al-A'la ni. Satu, merangkumi persoalan tauhid. Tauhid iaitu mentauhidkan Allah, ini mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa yang ciptakan semua tadi benda hidup tadi? Allah. Mana ada Tuhan lain yang ciptakan? Allah lah yang ciptakan. Itu tujuannya mentauhidkan Allah dan mentauhidkan kekuasaan Allah. Sebab tak ada orang yang lebih, tak ada makhluk yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 2, isi kandungan surah Al-A'la tentang Al-Quran. Bagaimana Allah menjaga Al-Quran, bagaimana Allah memudahkan ia dihafaz oleh manusia. Dia dimulakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Jibril alaihi salam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Nabi menghafaz ayat-ayat Al-Quran. Yang mana Nabi akan menghafaz ayat-ayat yang dibaca oleh Jibril, walaupun Jibril tidak mengakhirkan lagi ayat-ayat tersebut. Nabi akan ulang-ulang gitu. Baik, sambung lagi. Yang ketiga, apa isi kandungan dia? Tentang persoalan akhlak-akhlak mulia yang dicapai dengan cara mendidik jiwa manusia. Akhlak, nak capai akhlak mulia, kita sendiri kena didik jiwa. Itu intipati yang ketiga dalam surah ini. Yang keempat apa dia? Yang keempatnya perintah menyucikan, mensucikan atau membersihkan nama Allah Subhanahu wa taala dari segala kecacatan yang tidak layak bagi zat Allah, yang tidak layak bagi sifat-sifat Allah, yang tidak layak bagi nama-nama Allah, dan perbuatan-perbuatan dan hukum-hukum ahkam yang terdapat dekat dalam surah Al-A'la begitu. Kemudian yang kelima yang terakhir sekali, kandungan surah ini ialah perintah menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang agung dan mulia berasaskan dalil penciptaannya terhadap segala makhluk yang Allah jadikan, kerapian, keserasian penciptaan tersebut, dan juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Itu 5 kandungan pokok isi surah ni. Kita itu ulang kaji. Ingat lagi tak? Ingatlah sebab Ustaz cakap dah tadi. Alhamdulillah. Okey, kita sambung. Apa kelebihan surah ni?
Kelebihannya senang, jadi banyak sangat hadis yang dibawa oleh para sahabat, mana Muaz pernah meriwayatkan satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah Al-A'la ni, dan satu ketika dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berkata kepada Muaz, dengan maksudnya, kenapa kamu tidak solat dengan baca sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wallaili idza yaghsha. Jadi sekumpulan ulama hadis juga seperti Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan juga pengarang-pengarang kitab sunan yang lain meriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sabbihisma rabbikal a'la dan hal ata ke hadithul ghasyiyah pada 2 hari raya dan pada hari Jumaat, dan bila mana kedua-dua hari tersebut jatuh pada hari yang sama, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca kedua-duanya. Lagi apa lagi? Imam Ahmad juga meriwayatkan di dalam musnadnya hadis daripada Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Al-Abbas, Abdurrahman bin Abzi dan juga Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhum, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dalam solat witir sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, dan Aisyah menambah juga al-mu'awwizataini. Jadi Imam Ahmad juga meriwayatkan bahawa daripada Ali radhiyallahu anhu sebagai berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka membaca surah sabbihisma rabbikal a'la. Baik, bila Nabi suka baca, kita pun kena suka baca. Okey, conclusion ni ialah apa kelebihan dia? Kelebihan dia sangatlah bagus sebab Nabi suka. Bila Nabi suka, Allah suka. Okey, bila Allah dah suka, apa jadi? Bahagialah. Gitu. Baik. Alhamdulillah. So hari ni kita akan masuk ayat 1, baru masuk ayat 1. Tadi tu baru masuk dia punya intro surah, kelebihan surah, apa tu kandungan surah. Barulah kita nak masuk ayat 1 sampai ayat 8 hari ni. Boleh baca sama-sama dengan Ustazah. Ini bawah tajuk Allah terhindar dari segala kekurangan kudratnya dan Allah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafaz Al-Quran. Ini ayat 1 sampai 8, inilah kisah dia. Kisah tentang Allah menghindarkan segala kekurangan kudrat dan Allah bantu Nabi untuk menghafaz Al-Quran. Kita baca sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. Maksudnya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya, dan yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rumput rampai lalu dijadikannya rumput rampai itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan lupa kecuali kalau Allah menghendakinya. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi, dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Baik, sebab turun ayat 6. Kita dah belajar sebelum ni kan. Kalau kita baca ayat tu banyak, tak semua ayat tu ada asbabun nuzul. So bila dah 1 sampai 8, ada satu tempat yang ada asbabun nuzul, sebab turun ayat dia. Itu ayat yang ke-6. Apa ayat ke-6? Tengok kat situ, kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Kalau kita nak anak kita tak lupa baca Quran, kita sendiri tak lupa, kita bacalah ayat ni, sanuqari'uka fala tansa. Baca, tarik nafas. Baca, tarik nafas. Kemudian dihembuskan ke tangan. Kemudian disapukan ke muka, ke ubun-ubun. Dan boleh juga baca di air. Banyak air ni kan, bolehlah baca. Baca 70,000 ke, boleh dapat 70,000.
Boleh bawa kulu gili sambil masak, sanuqri'uka fala tansa. Semua lauk-lauk tu sanuqri'uka fala tansa. Suami-suami semua tak lupa belaka. Satu rumah tak lupa. Mungkin boleh diamalkan kan. Jadi kita ni jangan kita kata mesti baca lepas solat. Dia sebenarnya zikir tu boleh dibaca di mana-mana saja. Available anywhere, everywhere. Everywhere kan. Okey, alhamdulillah, sambung. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah Al-A'la ayat 6, kita dah bacakan maksudnya. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad. Mujahid dan Al-Kalbi berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bawa wahyu, apa Nabi buat? Baginda akan membaca, akan mengulangi bacaan wahyu tadi tu. Wahyu ni Al-Quran lah kan, ayat Al-Quran tadi. Dan baginda akan ulang-ulang wahyu tersebut dari awal ayat, walaupun Jibril belum selesai bacakan ayat yang akhir. Nabi akan ulang-ulang. Kenapa? Sebab baginda lakukan sedemikian takut nak elakkan daripada lupa. Gitu. Lalu diturunkan ayat bermaksud yang tadi kita baca tadi. Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Baik. Iaitu kamu tidak akan lupa sesuatu selepas ini, kerana sesungguhnya memadailah jaminanku untuk kamu. Kalau Allah yang jamin, maknanya ada lupa tak? Takkan lupa. Tapi kalau kita jamin, confirm lupa. Macam tu. Jadi bila Allah penjaminan, tak ada siapa yang boleh menjangkau jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau kita pemeliharaan. Dalam pemeliharaan manusia mungkin akan terlepas, mungkin akan tercacat, ada kekurangannya dalam pemeliharaan manusia. Tapi kalau dalam pemeliharaan Allah tidak ada kecacatan dan tak ada siapa berani usik. Begitu. Sebab tu kita doa yang paling bagus untuk kawan-kawan, rakan-rakan kita, anak-anak kita, keluarga kita ialah semoga kamu berada dalam pemeliharaan Allah. Bila Allah dah pelihara, siapa berani usik? Pokok kita jaga pokok bunga kita, jangan usik, jangan usik. So tak berani anak gaduh nak usik. Jiran tak berani usik tengok pokok. Contoh. Kucing pun tak berani datang, dia letak sirap lah, tak apa. So sebagai apa? Sebagai protection supaya pokok tidak diusik. Itu manusia, apa sangatlah benteng pertahanan manusia. Tapi kalau Allah punya pemeliharaan, Allah akan jaga sungguh-sungguh. Sebab tu doa sangat berharga. Mintalah doa pada kawan. Tak payah minta lain lah, minta ya, cakap dengan kawan, tolong doakan saya berada dalam pemeliharaan Allah. Macam tu. Kan itu doa paling berharga. Kalau kawan kita ada doakan kita macam tu, memang kita beruntunglah kita. Beruntung. Okey, boleh. Boleh hari ni, lepas ni kita ubah doa. Ubah doa, bukan ubah apa sangat, tambah doa. Mungkin sebelum ni dah ada doa, tambah doa tu. Lagi bagus. Sambung. Baik. Dalam riwayat Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa sebut anhuma? Sebab Ibnu Abbas ni maksudnya Abdullah bin Al-Abbas. Al-Abbas bapa saudara kepada Rasulullah. Dua-dua sahabat Nabi. Jadi kita kena baca radhiyallahu anhuma. Menyatakan bahawa baginda tidak akan lupa selepas penurunan ayat ini sampai baginda wafat. Kita kalau hafaz mungkin lupa, ya, dapat ujung pangkal lesap mungkin, ya. Tapi kalau Rasulullah dah satu ayat dah hafal, dia tidak akan lupa sampailah Nabi wafat. Masya-Allah. Itu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah menjamin, Allah bagi jaminan. Nabi kan ummi, tak pandai baca, tak pandai menulis. Betul tak? Nabi tak pandai membaca, tidak pandai menulis, tetapi jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi itu, masya-Allah, jaminan yang tertinggi, ya. Baik, sambung. Kita tengok tafsir dan ulasan ayat 1 sampai ayat 8. Tafsir dan ulasan ayat 1 sampai ayat 8, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksudnya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maksudnya, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tak layak baginya, iaitu apa? Dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kan kita solatkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa tujuannya? Nak mensucikan nama Allah yang maha tinggi. Kan kita kenapa baca masa tengah sujud? Ketika itu kita paling rendah dan anggota kita yang paling tinggi telah berada di tanah. Sebab masa tu kita mengaku bahawa Allah maha tinggi dan nama Allah wajib disucikan, layak disucikan. Kita ni tak ada benda, kita ni tanah lah kita ni. Begitu. Sebab tu kita kalau lupa-lupa, sujudlah ke tanah. Hari ni orang sujud ke simen.
Betul tak? Hari ni orang sujud ke lantai ke simen. Kadang-kadang tak jejak tanah sujudnya. Betul tak? Bolehlah cari tanah. Dengan kawan nak pergi ke rehlah. Rehlah ilmu ke apa? Jauhlah ilmu. Boleh cari tanah sujud ramai-ramai. Boleh gitu. Bagus sebenarnya. Tanah ni bagus. Sebab dia boleh naturalkan balik ion-ion positif dan negatif dalam badan. Kita terlampau banyak pegang phone, charge ion charge positif banyak kan. So biarlah naturalkan balik. Cara dia ialah tanggalkan kasut. Pijak tanah tu tanpa kasut. Ada kasut tak jadi. Tangan ni ramas-ramas tanah tu, ya, pegang-pegang tanah. Tapi jangan tanah tempat yang pencawang-pencawang tu, tak boleh. Situ voltan tinggi, tak baik, tak bagus. Kalau tanam tanaman boleh jadi kanser. Okey, tak apa, itu stop. Kan lain pula cerita. Lain pula jadinya kan. Okey, sambung. Itu tajuk lain. Okey. Kata bila mengucapkan subhana rabbiyal a'la, iaitu mensucikan Allah yang maha tinggi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, kata Al-Qurtubi. Dia kata apa? Sebaiknya nama di dalam ayat ini bermaksud zat Allah Subhanahu wa taala al-musamma. Itu pendapat Al-Qurtubi. Dia kata sebaik-baik dia kata sebaik-baik namanya, sebaik nama Allah tu, sebaiknya nama di dalam ayat ini bermaksud zat Allah Subhanahu wa ta'ala al-musamma. Ya, Abu Hayyan pula berpendapat apa? Abu Hayyan cakap apa yang zahir daripada ayat ini ialah pensucian ataupun penyucian adalah pada nama Allah. Maksudnya hendaklah mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala dari menamakan nama Allah tadi kepada patung ataupun berhala. Misalnya menggelarkan patung dan berhala sebagai Tuhan ataupun ilahi. Ya ilahi, ya Tuhanku. Kan? Ilah. Sebab tu kalau kita buka salah satu kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum, kan disebutkan dia panggil ilah, panggil juga Allah. Jadi apa namanya, pada zaman jahiliah tu, siapa yang mengaji kitab tu, dia tahulah kenapa orang panggil Allah panggil ilah. Baik, sambung. Bila lafaz nama-nama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan supaya mensucikannya, iaitu dari menamakan nama-nama Allah kepada kewujudan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka apatah lagi zat-zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau tahu nama anak Rahman, tak boleh tahu nama Rahman. Malik, tak boleh tahu nama Malik. Betul? Nama Allah 99, nama Allah itu hendaklah dengan abd. Abdun. Kalau abd dengan Rahman, Abdur Rahman. Gitu. Ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Rahman apa tu, hamba kepada Ar-Rahman. Abdullah hamba kepada Allah. Nampak? Abdul Malik hamba kepada penguasa. Gitu kan. Jadi sebab itu kena alert dengan benda macam ni supaya tidak disamakan nama Allah dengan nama makhluk. Gitu. Baik. Sememangnya zatnya adalah lebih layak untuk disucikan, dan mensucikan zat Allah Subhanahu wa taala adalah lebih patut. Allahumma salli ala Muhammad. Ada pendapat yang mengatakan bahawa nama di sini bermakna zat al-musamma. Oleh yang demikian perkataan nama di sini berupa tautan tambahan, yakni silah zaidah, dan ia membawa maksud perintah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yakni zat Allah. Manakala yang membawa maha tinggi tadi, perkataan maha tinggi tadi tu, yang maha tinggi kan, al-a'la tadi tu, dia bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan tertinggi, maha mulia dan teragung dari segala sifat yang disebut oleh manusia kepadanya. Kalau kabirun besar, akbar maha besar. Kalau Allah aliyun a'la, betul tak? Jadinya a'la tu yang paling tinggi, tak ada siapa lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga disifatkan sebagai sifat yang besar dan terbesar. Tu kata kabirun dengan akbar. Baik, sambung. Imam Ahmad, Abu Daud dan juga Ibnu Majah meriwayatkan dari Aqabah bin Amir Al-Juhani. Dia kata apa? Semasa diturunkan fasabbih bismi rabbikal azim, diturunkan ayat tu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, jadikanlah ia sebagai bacaan kamu semasa rukuk. Sebab kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sekarang dah faham tak kenapa kita rukuk baca ni? Tadi kita sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Faham dah kenapa? Sebab tu untung kita mengaji.
kitab-kitab tafsir ni kita faham dia berkait dengan asbabun nuzul, terus kita faham dia ada related, sentiasa berkait. Baik, sambung. Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, jadikanlah ia sebagai bacaan kamu semasa sujud, subhan rabbil a'la wa bihamdi, dan kalau semasa rukuk, subhan rabbil azimi wa bihamdi. Semasa rukuk. Baik, alhamdulillah. So kita sambung lagi, seterusnya dinyatakan sifat nama yang maha tinggi itu dengan apa? Dengan berbagai sifat lain. Sifat nama yang maha tinggi itu disebut, dinyatakan sifat tadi itu dengan berbagai sifat-sifat yang lain sebagai dalil kewujudan Tuhan dan kudratnya bagi mereka yang ingin mengetahui. Jadi itu menunjukkan bahawa Allah itu pada satu tempat yang tidak boleh diganggu gugat, yang tinggi, yang suci, yang tidak sama, laisa kamitslihi syai'un. Betul tak? Tidak sama, tak ada apa benda yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tengok yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Itu ayat Al-A'la, surah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta segala makhluk termasuk manusia, dan dia juga yang menyempurnakan segala makhluk dengan sebaik-baik keadaan. Allah Subhanahu wa taala cipta, kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Bukan sekadar cipta. Kita mungkin cipta botol tapi belum sempurna kadang-kadang botolnya. Kenapa botolnya begini-begini? Kalau begini-begini kan elok. Tapi kalau Allah ciptakan, tak ada yang kita boleh nak argue, dia sentiasa sempurna. Sebab tu kita tidak boleh mencerca apa yang Allah jadikan. So far kat sini alhamdulillah semuanya hidung semuanya ke bawah kan, dia punya lubang. Betul tak? Tak ada yang ke atas kan? Bangun-bangun pagi tadi ada, tiba-tiba tukar hidung ke atas. Tak ada. Maknanya semua orang kalau selagi hidungnya ke bawah tu semua maha sempurna. Penciptaan yang sempurna daripada maha sempurna. Penciptaan yang sempurna daripada maha sempurna. Kalau kita buat mungkin tak sempurna. Mungkin orang boleh buat cipta tapi tak ada nyawa, tak sempurna juga. Nampak boleh ikut patung lilin, nampak sebiji macam orang tapi tak ada nyawa. Apa yang sempurna? Dalam dia pun tak ada apa-apa. Ini Allah cipta luar dalam semua ada cukup. Masya Allah. Itu nak cerita Allah ciptakan sesuatu bukan sekadar cipta tapi disempurnakan. Dah faham jadi bila kita faham, baca surah Al-A'la ni, nanti kita akan baca Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Terus faham. Allah ciptakan satu benda, cipta dengan sempurna. Bau sedap membaca dalam solat. Betul tak? Kan? Baik. Sambung. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan segala makhluk dengan sebaik-baik keadaan, mengimbangkan jasadnya, meletakkan anggota-anggotanya pada tempat yang menjadikannya sempurna, tersusun, selaras dan stabil. Ada yang kat sini jalan tiba-tiba jalan sikit, tiga langkah tombang. Tak ada kan, kecuali orang yang Allah izinkan sakitlah, Kalau kat sini tadi boleh mari pada rumah tadi, maknanya alhamdulillah sihat. Jadi Allah ciptakan manusia asalnya ialah dia stabil, dia tersusun, selaras, stabil dan sempurna. Kesempurnaan ini adalah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bijaksana, dan Allah Subhanahu wa taala sebagai pentadbir segala apa yang diciptakan dalam isi dunia. Boleh faham okey, alhamdulillah. Sambung. Yang kedua tu ayat yang kedua tadi, ayat kedua kita tengok tadi. Kemudian sambung lagi dengan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, dan yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan qadar yang sesuai bagi setiap makhluk dia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang beri petunjuk tentang qadar tersebut dan mengajar bagaimana memanfaatkannya. Jadi ayat ini juga membawa maksud apa? Allah Subhanahu wa taala menentukan jenis, kategori, sifat, perbuatan, kata-kata dan ajar setiap perkara. Maknanya kalau kita berkata dengan kata-kata tersebut, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi izin. Kalau kita membuat satu perkara tu, Allah Subhanahu wa taala juga yang izin. Semuanya itu atas kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menghadkan kadar-kadar. Kadar kita boleh angkat berat kadar berapa? Itu kadar juga. Baik, sambung. Dan Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk setiap makhluk kepada sumbernya dan kepada apa yang patut patut baginya. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan sumber-sumbernya, sumber-sumber untuk manusia hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala juga
aturkan apakah sumber-sumber yang sesuai untuk manusia tadi untuk terus hidup. Sumber air kan, untuk minum, makan dan sebagainya, ya. Dan apa yang patut bagi manusia tadi tu. Jadi apa yang tak patut tak boleh lah. Manusia boleh makan api? Tak boleh. Betul tak? Manusia boleh minum air, tapi air panas melegak tak boleh minum. Ya, ada kadar-kadarnya. Apa yang patut baginya. Begitu. Manusia boleh memiliki harta? Tak boleh. Tapi kalau harta yang boleh berlebihan sampai manusia lupa Allah, itu tak patut baginya. Sebab tu Allah bagi kita pada kadar yang terbaik untuk kita. Kadar yang terbaik. Itu kata patut, yang patut bagi dia. Ada tu sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Relate balik dengan ayat tu kan, Allah bagi taklif, dia tidak akan memberatkan tanggung pada kita satu benda, beban yang kita tak mampu tanggung. Itu sesuai baginya, kata sesuai baginya, yang patut baginya. Mungkin orang ni dia tak patut diuji begini sebab Allah kata dia tak mampu. Allah bagi pada orang mampu. Sebab tu kalau kita dijalankan, dijalani betul ke? Diberikan ujian, kita menjalani ujian tersebut, Allah kata engkau mampu. Allah tak uji yang tu pada orang ni, Allah uji benda lain pula pada dia. Sebab tu kita, apa yang berlaku pada kita, itulah yang patut bagi kita, yang patut bagi kita. Okey, jadi jangan keluar pada kerangka tu, okey ini yang patut bagi aku, Allah uji aku yang patut bagi aku. So nak uji apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, sambung. Kemudian Allah sebut lagi, Dia menjadikan mereka gembira dengan apa yang diciptakan untuknya dan mengilhamkan kepada mereka hal-hal berkaitan keagamaan dan kehidupan dunianya. Dia juga menentukan rezeki dan makanan makhluk dan memberi petunjuk kepada mereka kaedah menyara hidup, sekiranya mereka dari kalangan manusia, atau memberi petunjuk kepada penjaga mereka sekiranya dari kalangan binatang. Dia mewujudkan manfaat pada benda-benda dan memberi panduan kepada manusia bagaimana benda-benda itu boleh dimanfaatkan. Sama macam Ustaz ulas tadilah, ya. Okey, sambung lagi. Ayat ini punya persamaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam yang berkata kepada Firaun. Dia kata apa? Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada makhluk ciptaannya segala keperluan, kemudian memberikan petunjuk, yakni bimbingan. Surah Taha ayat ke-50. Boleh balik nanti boleh cek. Iaitu dia menentukan suatu ketetapan dan memberi petunjuk kepada segala makhluk ke arah ketetapan tersebut. Ini disokong oleh sebuah hadis di dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengan maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala jenis ciri yang khusus bagi makhluk 50,000 tahun sebelum mencipta langit-langit dan bumi dan manakala arasy-Nya di atas air. Nampak tu? Apa maksud ni? Jika Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan segala jenis ciri-ciri yang khusus bagi makhluk ni 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Sebelum Allah cipta langit dan bumi tu Allah dah tahu, dah bagi dah ciri-ciri khusus manusia ada, ciri-ciri khusus bagi jin gitu. Bagi tumbuh-tumbuhan, bagi haiwan, semuanya Allah dah tetapkan. Lama dah? Lama rupanya, ya. So tak bolehlah kita nak ubah-ubah ciri. Saya tak nak ciri-ciri ni lah pada manusia, tak nak ada ciri-ciri ni lah. Manusia datang dalam satu package kan, ada iman, ada akal, ada nafsu. Boleh buang salah satu ke? Tak boleh. Itu memang Allah dah bagilah ciri-ciri tu, package lengkap. Boleh kita nak order-order ke? Macam kita nak beli Myvi kat kedai, oh saya nak ni je, nak steering dia je, boleh? Saya nak ambil enjin dia je, tak boleh. Saya nak buang yang ni, saya tak nak. Sama juga manusia. Manusia tu datang dalam satu package, ada nafsu. Kita kata saya tak nak nafsu, nak buang. Tak boleh. Nafsu tak boleh buang, ya. Tapi nafsu boleh dididik. Nafsu tu ada dalam kita punya diri kita, masya-Allah, dan apa namanya, dia perlulah kepada imbalan. Tu kata imbalan tadi tu, imbalan dengan iman dan akal gitu.
Baik, sambung. Kesimpulannya dikata sesungguhnya ketetapan sesuatu perkara merujuk secara khusus kepada urusan penciptaan bahagian-bahagian jasad manusia dan penyusunannya dalam bentuk tertentu yang membolehkannya bersedia untuk menerima daya atau kekuatan tersebut, manakala petunjuk ke arah sesuatu merujuk secara khusus kepada urusan penciptaan kekuatan tersebut pada anggota-anggota ini, di mana setiap daya pada setiap anggota tadi bertindak sebagai sumber bagi sesuatu perbuatan, dan dari himpunan keseluruhan daya inilah sempurnanya kemaslahatan. Gitu. Jadi kita faham bahawa masya-Allah dengan apa? Dengan segala ketetapan yang Allah dah siapkan, Allah dah sediakan tadi penciptaan jasad-jasad bagi bahagian-bahagian jasad manusia tadi, Allah telah susun semua sekali itu menurut kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikut kemaslahatan yang sesuai dengan manusia tadi. Betul. Faham ya? Baik, sambung. Kita tengok ayat 4 sampai ayat 5 pula ya. Dan yang menumbuhkan rumput rampai lalu dijadikannya rumput rampai itu kering kehitam-hitaman. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menumbuhkan rumput rampai dan tumbuh-tumbuhan hijau yang menjadi makanan binatang. Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menumbuhkan segala macam pokok dan sayuran untuk manusia tadi, untuk manusia makan, untuk kegunaan manusia tadi tu, ya. Makan untuk apa? Untuk meneruskan kehidupan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kemudiannya menjadikan tumbuh-tumbuhan itu kering kehitam-hitaman setelahnya. Setelah apa? Setelah ia tadi hijau. Ada mula hijau, kemudian dia pun mati meranting, ya. Samalah manusia. Mula-mula elok tadi bayi, jadi kanak-kanak, kemudian jadi remaja, jadi dewasa, jadi belia, jadi tua, jadi renta, kemudian mati. Kalau sempatlah. Ada yang tak sempat kan? Ada yang sampai masuk je umur 40 dah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kitarannya begitu tadi. Pokok itu juga. Jadi mula tadi daripada benih sampai besar, sampai dia hijau cantik apa semua, kemudian dia mati dan menganting. Jadi semua benda yang Allah jadikan tu dia ada dia punya tarikh luput dia. Hidup kemudian bawa mati, bawa kepada mati, pengakhirnya mati juga kita. Maknanya kita tak usah katalah aku tak mati. Itu Firaun cakap dia tak mati, tapi bila dia dah dekat dengan ambang maut pun dia kata aku inni amantu bi rabbikum. Inni amantu bi rabbikum. Dia kata aku ni beriman dengan Tuhan kamu. Musa, tolonglah aku beriman dengan Tuhan kamu. Tapi tak terima taubat Nabi, taubat Firaun tadi tidak terima. Sebab apa? Sebab dia sudah dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab neraka. Begitu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kita diberikan peluang untuk hidup, mengaji, melihat, menganalisis semua sekali penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tadi tengok tumbuh-tumbuhan tadi dengan hijau, kemudian dikering, kemudian dihitam, kemudian dimati. Masya-Allah, itu menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berfikir. Afala tatafakkarun, begitu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita berhenti pukul apa kat 11 suku. So kita ada masa pukul 12 suku lah. 12 suku. So jam tu betul okey, baik, sambung. Oleh kerana tasbih apa? Tasbih apa? Subhanallah. Subhanallah apa maksudnya? Maha suci Allah. Oleh kerana tasbih itu merupakan sesuatu yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mensucikan Allah kan? Subhanallah itu mensucikan Allah. Jadi bila itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya membacanya. Kalau Allah perintah pada Nabi supaya baca tasbih, adakah kita ni tak perlu baca? Lagilah perlu. Sebab Nabi itu kan dia kan utusan Allah. Apa yang Allah sampaikan melalui Nabi.
Jadi Nabi bawa pada kita, kitalah yang perlu bertasbih lagi banyak pada Nabi. Dan ia adalah yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah sendiri meredainya untuk dirinya. Maka Nabi SAW bersungguh-sungguh untuk mengetahui dan menghafaznya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberi khabar gembira kepadanya bahawa baginda akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran yang mengandungi pujian atas kemuliaan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan baginda tidak akan lupa lagi. Itu adalah kabar gembira kepada Nabi bahawa Nabi tidak akan lupa lagi. Allahu Akbar. Kita ni sifat kita lupa. Al-insanu la yakhlu minal khata'i wan nisyan. Manusia tak sendiri pada lupa dan salah. Khata' salah, nisyan lupa. Ya, memanglah kadang-kadang perlu lupa. Kenapa lupa perlu? Ada orang dia argue, kenapa saya lupa je? Macam best kan kalau kita macam komputer, memori tu boleh simpan je, tak payah lupa-lupa. Jadi bila orang sebut pak macam tu kan. Yang 30 tahun lalu pun kita semua mekar dalam ingatan. Contoh kata, ada perkara yang perlu kita lupa, ada perkara yang perlu kita ingat. Yang perlu kita lupa, yang menyakitkan hati dan jiwa tu, yang menggigit tangkai hati dan jiwa tu, bila Allah sediakan sifat lupa itu satu anugerah dan rahmat. Tapi kalaulah sifat lupa tidak ada, maka kita akan sentiasa teringat peristiwa-peristiwa yang menggigit tangkai hati kita. Sampailah kita bersedih gundah gulana gitu. Ya, ada satu hamba Allah ni, dia mengalami satu peristiwa lah. Saya pun dengar cerita ni. Dia kata, kenapa saya perlu lupa? Kalau kita tak lupa kan senang. Maka dia punya tok guru dia kata apa? Tuan, dalam hidup tuan ni ada satu perkara yang ada satu perkara yang sedih. Ada apa momen di mana momen yang paling sedih dalam hidup tuan? Dia pun kata, dia dulu masa saya belajar dulu, saya exam akhir, saya dapat berita mak saya meninggal, dia kata. Jadi saya masa tu tak boleh balik, saya exam akhir, saya kena jawab periksa. Saya jawab periksa dan saya sangat sedih, tak boleh balik masa tu. Rumah saya jauh, dia kata. Jadi masa tu saya down. Masa tu macam mana keadaan tuan? Keadaan saya memang down, dia kata. Berapa lama? Dia kata hampir setahun juga. Sekarang macam mana? Sekarang dah okey. Nampak tak hikmahnya? Tuan dah lupa sikit dah. Siapa lupakan? Allah lupakan. Hikmah tak lupa tu. Hikmah lupa tu. Jadi jangan kita berkeluh kesah, pula saya lupa ni. Yang Allah lupa, biarlah pergi. Yang Allah ingat, biarlah duduk di sini, begitu. Okey. Jadi janganlah susah hati sangat dengan benda yang kita lupa. Itu adalah sifat manusia, yang mana kita ni tidak sempurna. Tapi Nabi SAW ada jaminan daripada Allah bahawa Nabi tak akan lupa apabila ingat satu perkara. Masya-Allah. Okey. Puas hati tak dengar penjelasan daripada kitab ni? Puas hati nah. Oh, patutlah saya lupa. Tak apalah ya Allah, mana patut saya lupa, lupakanlah ya Allah. Mulai hari ni saya tidak akan merungut. Apa yang saya lupa? Kan? Ini kata dia ketuk kepala dia. Asyik lupa je, dia ketuk kepala dia. Kadang-kadang sian kepala. Kenapa dia ketuk kepala tu? Boleh, sila. Juga adalah satu daripada balasan daripada Allah nak balas saya nak hapuskan dosa-dosa daripada kita. Boleh dikatakan begitu juga. Lupa, tapi yang saya belajar, lupa itu satu hikmah. Yang saya belajar, lupa itu hikmah. Hikmah untuk kita, Allah kalau benda yang baik kita lupa, itu mungkin satu kafarah. Kalau benda yang tak elok kita lupa, satu hikmah. Macam tu, itu kena faham. Benda yang baik bila kita lupa, kita kena selawat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma dzakkirni ma nasitu wa alimni ma nasi wa alimni bima jahiltu. Kena ikut, kena selawat tu tepuk belakang ni. Tepuk belakang kepala ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma dzakkirni bima nasitu wa alimni bima jahiltu. Baca doa.
Kalau benda yang baik kita lupa, gitu. Jadi sebab tu ada kata-kata hikmah yang perlu kita ingat dalam kepala ialah kebaikan orang pada kita. Kebaikan orang pada kita, perbuatan baik orang pada kita, kata-kata baik orang pada kita, semua yang pada kita. Dan apa yang perlu kita lupa ialah kebaikan kita pada orang. Yang perlu kita lupa kejahatan orang pada kita dan kebaikan kita kepada orang. Yang perlu kita ingat kebaikan kita pada kebaikan orang pada kita dan kejahatan kita pada orang. Boleh? Berbelit-belit ke? Faham belaka ni semua cerdik pandai depan saya ni. Tak usahlah saya ulang banyak kali kan, insya-Allah ya. Saya faham semuanya, depan saya ni semuanya orang yang pandai-pandai. Baik, alhamdulillah. Jadi bawa lah tu, simpan sampai bila. Yang kita kena ingat ialah kebaikan orang pada kita dan kejahatan kita kepada orang. Yang perlu kita lupa ialah kebaikan kita pada orang dan kejahatan orang pada kita. Insya-Allah dunia aman, hati aman, tentera, insya-Allah. Kan? Baik, ada soalan lain lagi? Itu satu soalan. Saya buka soalan lah sebab ada 5 minit lagi. Bila ada ujian kita kena kata alhamdulillah, tapi kita terlupa sebab ujian tu berat. Betul. Macam mana? Baik, itulah sifat manusia, lupa tadi. Bila kata soalan Kak Timah tadi kata apabila kita dilanda ujian, kita kadang tak cakap pun alhamdulillah, dia kata. Betul tak betul, kita kan dalam senang hitunglah kesyukuranmu, dalam susah hitunglah apa dia? Terbalik Keterbalik saya cakap tadi. Dalam senang hitunglah kesyukuranmu. Betul. Kesyukuranmu. Betul kealpaanmu. Dalam senang hitung kealpaanmu. Dalam susah hitung kesyukuranmu. Baru betul. Dalam susah tu hitung berapa banyak aku syukur pada Allah. Dalam senang ni hitung kita punya kealpaan. Apa yang aku alpa ni ya Allah, lekanya aku dengan apa yang aku senang ni ya Allah, ya Allah. Jadi pegang. Kita sama-sama ni. Saya pun ingatkan diri saya. Sebab kita ni semua manusia. Kita ni level bawah-bawah ni lah. Kita ni orang awam yang biasa. Kita bukan tahap mana-mana pun. Dan kita ini baru bersifat nak memahami syariat. Manakala orang-orang alim itu sudah bersifat memahami hakikat. Apa itu syariat? Syariat ini Islam, Muslim. Kita ni Muslim kan, Muslimah kan. Muslimah itu baru Islam. Islam itu menunjuk kepada syariat. Kalau iman, mukminah, mukmin itu menunjukkan kepada hakikat. So kita ni baru tahap-tahap syariat. Sebab tu kalau orang dengar muslimah tadi baru di syariat. Kalau mukminah itu hakikat, masya-Allah, kita jauh perjalanan kita lagi. Jadi Allahumma salli ala Muhammad sebagai seorang muslimah tadi Kak Limah kan, memanglah adi kebiasaan mendapat ujian tadi, dia terlupa nak hitung syukur. Kitalah dah lama-lama dah muhasabah baru teringat, ya Allah, lupa aku nak bersyukur pada alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah fi kulli dhanbin. Ya Allah, astagfirullahalazim, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Atau apa sahaja perkara yang salah yang aku lakukan, dan aku bersyukur padamu atas apa sahaja nikmat yang kau berikan. Kita kadang dapat nikmat pun kita juga dapat alhamdulillah ala kulli halin, sama dalam suka ataupun duka, alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah fi kulli dhanbin. Jangan terbataskan ucapan itu pada sesuatu benda yang tertentu sahaja. Sentiasa ucap kat bibir pun alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah fi kulli dhanbin. Ya Allah, dalam keadaan aku mendahaka kepadamu ya Allah, dalam keadaan aku berdosa kepadamu, engkau bahagi banyaknya nikmat ya Allah, maka aku mohon ampun padamu ya Allah. Nampak? Dapat nikmat cakap ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah nikmat ini ya Allah, tapi dalam masa yang sama aku mohon ampun ya Allah sebab banyaknya dosa aku, tapi kau masih lagi bagi nikmat pada aku ya Allah. Alhamdulillah. Jadi bila ditimpa musibah, alhamdulillah, musibah ini tidaklah sampai aku ini lupa pada Allah. Musibah ini tidak sampai aku ini tidak redha gitu kan. Dan mudah-mudahan kalau kita disimpa musibah, air mata kita tu Allah gantikan dengan satu keindahan lagi yang lebih baik lagi kan. Dan kita minta janganlah sampai kita ditimpa musibah, air mata gugur itu buat kita redha pada apa yang Allah berikan. Gitu. Jadi kita ni perlu kepada sifat tadi mensyukuri tadi tu. Apa saja Allah bagi.
Dia manusia ini, dia tercipta daripada 80% air. Yang hairannya apabila dilukakan kulitnya keluar darah. Tapi yang hairannya apabila hati dia terluka keluar air. Air mata keluar. Itu adalah kebesaran Allah. Allah cipta kita dengan imbalan tadi itu kan kita baca tadi, dengan imbalan, dengan jasad dan imbalannya selaras, structure, sangat structure. Air mata darah itu sebab tu orang tua buat bidalan keluar air mata darah sekalipun dia tak akan hidup balik. Tak keluar air mata darah, keluar air mata mak air. Tapi kalau toreh di kulit kompong keluar darah, dia tak keluar air walaupun jasad manusia itu terdiri pada 80% air tadi. Masya-Allah, maha suci Allah. Sebab tu kita wajib dan Allah itu layak disucikan nama Allah. Kan structure kan jasad kita kan structure sangat, masya-Allah. Masya Allah. Jadi hari ini kita belajar untuk mensucikan nama Allah dengan segala penciptaan Allah tadi yang luar biasa, yang sangat bijaksana itu, menunjukkan bahawa Allah itu layak diesakan dan diletakkan satu tempat yang sangat tinggi, maha mulia, maha suci, yang tiada tandingannya. Wallahu alam, cukup sekadar itu. Saya kira mudah-mudahan dapat sedikit input, walaupun tak banyak, dalam keadaan kita mematuhi SOP. Dan tahniah kepada yang berjaya hadir, syukran kepada Haji Sakroji yang berjaya yang sudi datang untuk buat recording di sini, insya-Allah. Dan terima kasih pada Ketua Muslimat Kak Su dan barisan JK, tempat disediakan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah meredai kita, insya-Allah. Ada sedikit permintaan daripada sahabat kita doakan Nurul Adila binti Jamaluddin, semoga dipercepatkan proses bersalin kerana dipahamkan dia sudah 3 hari di hospital, tapi masih lagi belum bersalin, air ketuban dah pecah. So kita doakan untuk dia, Nurul Adila binti Jamaluddin. Dan satu lagi jemaah kita dah didiagnose kanser. Saya tak tahu tahap berapa, tapi sekarang ni dia sedang down lah. Dia sedang down. Kita nak doakan sikit untuk sahabat-sahabat kita ini supaya Allah memberi pertolongan, dimudahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa alqas ma fiha wa takhallas wa adhinat li rabbiha wa huqat كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللهم بحق مريم وبحق من أنزلت عليه سورة مريم خفف عنها نور الأدلة بنت جمالudin، خفف عنها نور الأدلة بنت جمالudin، خفف عنها نور الأدلة بنت جمالudin. آلامها المخاط برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma inna nahnu abiduka ya Allah wa abnu abiduka ya Rahman, nawasina fi yadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk, nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an tarzuqna as-sihhata was-salamata wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fi ad-din wad-dunya wal-akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, برحمتك نستغيث يا الله، نستغيث بك يا رحمن، نستغيث بك يا رحيم، أن تؤيدنا بتأييدك يا الله، وأن تنصرنا بنصرك يا رحمن، وأن تعافينا بعافيتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولكم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك ورحمة من رحمتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه الأوجاع
والأمراض والأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر لنا حبنا وخطايانا وهي لنا من أمرنا رشدا إلهنا يا الله إلهنا يا رحمن إلهنا يا رحيم أنت ربنا المطببين أنت رب المطببين ورب الطيبين أنزل علينا ربنا دواء وشفاء ورحمة على هذه الأوجاع والأمراض فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضاها وصح أجسادها وشتت شمل أعدائها وانصرها على من عاداها برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama.